Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apa yang kita nak pelajari hari ini? Hari ini kita nak pelajari tentang tajuk baru, iaitu berkaitan dengan bumi yang sedang kita diami pada hari ini. Dan pada bumi kita tu adalah sumber dia, dan salah satu daripadanya adalah air. Okey, jadi pada hari ini kita nak belajar tentang air, iaitu yang pertama menyatakan 5 sumber air, yang kedua memerihalkan sumber air, maksudnya sumber air yang kita kenal pasti atau nyatakan tadi tu bagaimana rupa dia dan apa bezanya antara satu sumber dengan sumber yang lain. Yang ketiga menyatakan arah aliran air, maksudnya air ni kalau mengalir dari mana ke mana. Dan yang keempat menyatakan arah aliran air semula jadi, maksudnya air semula jadi yang terbentuk di bumi ni, sumbernya tu dia dari mana dia berasal dan ke mana dia akan mengalir. Okey, jadi kita pergi kepada pengenalan. Okey, air merupakan keperluan yang sangat penting kepada hidupan. Dan kalau kita tengok gambar ni, ini antara beberapa kepentingan air kepada hidupan, tak kira untuk manusia ke, haiwan ke, tumbuhan. Yang pertama untuk minum lah, untuk haiwan. Okey, minum dapatkan air, tak kira lah rusa ke, kucing ke, lembu ataupun sebagainya lah. Selagi namanya haiwan, dia pasti akan perlukan air untuk minum. Dan ada setengah haiwan perlukan air untuk tempat tinggal, seperti ikan, udang, ketam, sotong dan sebagainya. Okey, yang kedua, nampak tak orang tak ada air tepi jalan ni, dekat pipe ni. Okey, ni maksudnya kita akan sukarlah kalau tak ada air, terpaksalah kita menadah daripada sumber-sumber tertentu, daripada batang paip tu. Tapi batang paip tu sebenarnya air tu diambil daripada sumber semula jadi. Kemudian seterusnya air untuk kita membasuh kan ni. Ni basuh tangan, tapi tak semestinya basuh tangan, basuh pinggan, basuh baju dan sebagainya. Okey. Seterusnya nampak tak orang minum air tu? Tu air untuk kita sendirilah minum. Okey, dan yang terbaik sekali air masak lah. Kalau tak ada air, kita ni 3 hari tak minum, kita akan mati. Okey, kemudian kita ada air untuk tanaman. Yang ni bukan siram. Maksudnya air tu dia dibekalkan oleh nampak tak macam kain ni. Kain ni menyerap air daripada dalam botol, kemudian dia alihkan kepada tumbuhan. Tapi kita kadang nak senang, kita siram je kan. Tak semestinya pokok yang kita tanam, pokok di hutan pun semuanya perlukan air. Dan yang tak air sekali adalah untuk apa ni? Baby ni mandi kan. Bukan baby je lah mandi, kamu pun mandi jugalah untuk membersihkan badan. Ini salah satu juga keperluan harian kita, untuk mandi dan membersihkan badan. Tapi kalau kita mandi dekat water park tu, tu bukan keperluan. Itu untuk hiburan kita, bersukaria sambil main-main air kan. Yang kita ni sekarang kepentingannya air di rumah kita tu untuk kita mandi. Ni adalah antara beberapa kepentingan air. Malah kalau rumah terbakar, apa yang perlu cari? Bomba akan cari air lah untuk padamkan api. Betapa pentingnya air dalam kehidupan kita. Baik, kita pergi kepada objektif kita yang pertama dan kedua ni dia sekali. Kita nak nyatakan sumber air, kita kena perihalkan sumber air tu macam mana. Yang pertama sekali sumber air kita adalah daripada hujan. Apa dia hujan tu? Ni kita perihalkan. Hujan adalah titisan air daripada awan yang turun ke bumi. Yang ini pun kita sedia maklum lah. Bila kata hujan, air dari atas lah. Di atas tu kat mana? Awan lah. Awan yang berkumpul, yang warna putih tu awan. Awan tu dia akan berkumpul, dan bila dia berat, saiznya jadi lebih besar, dia akan ditarik oleh graviti dan turunlah sebagai hujan. Penting tak hujan pada kita? Penting, walaupun kita tak terus minum air hujan tu. Air hujan tu akhirnya dia akan pergi kepada sungai. Bayangkan kalau hujan tak turun 2 bulan, air sungai dia akan mengalir dan terkering. Air sungai ni dia mengalir. Akhirnya nanti kita tengok air tu dia mengalir ke mana. Jadi untuk memastikan dia boleh mengalir, dia perlu menerima hujan juga sebenarnya. Okey. Jadi kalau tanpa hujan, kita pun akan kehilangan sumber air. Okey, tu hujan air yang turun dari awan ke bumi dalam bentuk titisan. Okey. Salji bukanlah.
Salji tempat kita tak ada salji kan. Tu bukan hujan. Salji dengan hujan tu dia berbeza. Okey. Kemudian mata air. Yang ini jaranglah kamu dengar mata air ni. Tetapi mata air ni lah yang membolehkan sesuatu kolam ataupun perigi tu terbentuk. Kita nak gali kolam, nak gali perigi, kita boleh gali. Gali sedalam mana pun kita boleh gali. Menggunakan jentolak pula, jengkaut ke apa benda ke, kita boleh gali sampai dalam. Tetapi kalau dalam tanah tu tak ada sumber punca air ataupun kita kenali sebagai mata air, dia tak akan keluar air kat kawasan tu. Dia akan jadi lubang biasa je macam tu. Dan ada air bila ada air hujan. Kalau tak ada hujan, dia akan jadi lubang je, jadi lubang sampah. Jadi perlu kawasan tu adanya mata air. Apa dia mata air? Adalah air bawah tanah yang keluar ke permukaan bumi. Okey, maksudnya dalam tanah yang kita gali tu, dia perlu ada punca air yang kita panggil sebagai mata air. Barulah kat kawasan yang kita gali tu boleh bergenang airnya, boleh keluar air dari situ. Okey, tapi tak semua tempat ada mata air ni. Ada tempat kita gali dalam mana pun tak ada mata air, tak ada keluar air, tak jadi kolam kat situ tempat tu. Terutamanya di tempat yang tinggi lah, atas bukit kalau kita gali memang kita payah nak jumpa mata air. Mata air ni biasanya kita akan jumpa di kawasan yang rendah. Barulah kita boleh jumpa mata air. Itu pun tak semua tempat. Jadi kalau kita nak buat kolam, kita kena pastikan kawasan tu ada mata air di dalam tanahnya. Okey, jadi itu mata air. Okey, dengan mata air ni lah kita boleh terbentuk kolam ke perigi ke, dan juga parit. Okey. Kemudian sungai. Sungai awak tahulah, dia satu saliran tempat air mengalir yang besar dan panjang. Okey. Dan ada arus mengalir. Ada arus mengalir itu sebab ada pergerakan air kat situ. Daripada mana air ni bergerak, nanti kita tengok. Okey. Jadi sungai, sungai ni adalah aliran air yang terbentuk daripada hujan yang turun ke bumi. Maksudnya hujan yang cikgu cerita tadi tu, bila turun ke bumi, jatuh di atas daratan, dan ada kawasan-kawasan yang lembut yang mudah tanahnya dibawa oleh air, tak akan terbentuklah laluan air kat situ. Jadi lama-kelamaan dia akan jadi sungai. Okey, untuk air mengalir kat situ. Jadi sungai ni salah satu sumber air yang sangat penting kepada kita. Okey, malah air yang kita dapat daripada rumah sekarang, air pipe tu disedut daripada sungai. Sungai yang besar lah. Jadi penting untuk kita jaga kebersihan sungai kita, kerana sungai ni bukan saja airnya untuk kita, malahan juga untuk hidupan-hidupan di dalam sungai itu. Tapi banyak juga kita dapati sekarang sampah-sampah ataupun sisa-sisa toksik dibuang ke dalam sungai. Tapi gambar yang cikgu tunjuk ni sungainya bersih. Kita pasti nak sungai yang macam ni kan. Untuk kita boleh mandi, kita boleh dapatkan sumber air bersih sungai. Okay. Dan seterusnya tasik. Kalau sungai tadi bentuknya panjang macam jalan, daripada satu tempat ke satu tempat dia pergi. Tapi tasik ni pula dia macam satu takungan yang besar, macam kolam tapi dia lagi besar. Macam padang bola tu kita dah boleh layak panggil tasik. Kalau macam besar macam tempat parking kereta tu, garas kat rumah kita tu, kita cuma panggil kolam je kan. Jadi tasik ni satu takungan air yang besar, dan dia merupakan kawasan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Maksudnya kiri kanan dia semua daratan. Kiri kanan depan belakang dia ni semua daratan. Macam kolam, keliling dia daratan. Kalau sungai, dia kiri kanan dia daratan. Ke bahagian depan dia tu bersambung terus laluan dia kan. Jadi tasik ni kalau kita nak bandingkan dengan sungai, tasik ni dia tak ada arus sebab airnya tak mengalir, dia bertakung aja kat situ. Macam tu. Okey. Dia tak adalah yang deras macam macam sungai ni, aliran dia tak ada. Okey. Ni contoh tasik lah ni. Nampak tak ni? Ni. Baik. Dan tasik ni pun salah satu sumber air juga. Okey. Dan juga salah satu tempat habitat untuk haiwan-haiwan tertentu seperti ikan
Dan termasuklah buaya, kalau dia nak duduk dalam tu lah. Tapi ini maksudnya tasik adalah satu sumber air juga. Okey. Dan kita pergi kepada sumber air kita yang terakhir, yang paling besar sekali. Tadi tasik tu dah besar, ini lagi besar. Okey. Mana tak besarnya? Laut ni merupakan bahagian air masin. Kalau yang tadi tu kita belajar tu semua air tawar. Air tawar, yang tak ada rasa. Ini air masin. Kita minum, kita rasa masin yang besar pada permukaan bumi. Okey. Bumi kita tu macam bentuk bola tu kan. Okey, bentuk sfera lah kita panggil. Kalau kita bahagikan kepada 4 bahagian bola tu, 3 bahagian tu sebenarnya untuk lautan. Okey. Cuma satu kawasan atau satu bahagian saja daripada bumi ni yang merupakan daratan. Jadi sebenarnya antara darat dengan laut, laut lagi besar dekat bumi ni. Okey, dan ini merupakan sumber air kita yang paling besar sekali lah. Okey. Dan kita tak adalah minum air laut ni sebab dia masin. Tapi ada juga orang gunakan air laut ni untuk tujuan tertentu. Okey. Dan dia juga menjadi tempat hidupan bagi sumber makanan kita, ikan. Ikan yang kita makan tiap-tiap hari tu semua datang dari kebanyakannya laut lah, kalau ikan air masin kan. Okey. Okey, jadi ini sumber air kita yang terakhir sekali lah yang kita belajar, laut. Jadi kita dah belajar 5 dan mengenal pasti macam mana rupanya sumber air kita tu. Kita pergi kepada objektif kita yang ketiga, menyatakan arah aliran air. Maksudnya air ni dia kalau tumpah ataupun kita tuang, dia dari mana ke mana. Okey, dia mengalir tu dari mana ke mana. Jadi untuk mengetahui itu, kita saksikan 3 video ni. Baik, mula-mula sekali kita tengok contoh air terjun. Semua tahu air terjun kan? Cantik tak air terjun ni? Cantik kan? Jadi air terjun ni kita tengok dia mengalir macam mana? Dari mana ke mana? Okey. Jadi bila dah nama pun air terjun, dia terjun lah. Bila terjun macam mana? Daripada mana ke mana? Daripada atas ke bawah. Mana ada orang terjun daripada bawah ke atas? Tak ada. Jadi air terjun, dia mengalir air dia tu, dia bergerak daripada atas ke bawah. Atas tu tempatnya macam mana? Atas tu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, iaitu ke bawah. Tak ada air terjun daripada bawah ke atas, tak ada, kecuali air tu kita pump. Tapi kalau yang semula jadi macam ni, ciptaan daripada Tuhan kita, dia akan mengalir daripada atas ke bawah. Okey, sekarang ni pula kita tengok macam mana kalau air dituang ke dalam gelas atau cawan. Sekarang air ni sedang dituang ke dalam gelas. Okey, nampak tak air tu bergerak dari mana? Air tu datangnya dari mungkin jug ataupun cerik ke, yang kedudukannya lebih tinggi daripada gelas kan. Okey, jadi maksudnya air pun kat sini dia bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi yang ini pun sama juga. Kita tengok macam mana air itu mengalir. Daripada bekas yang pertama dia pergi ke bekas yang kedua, bekas yang kedua dia pergi bekas yang ketiga, dan terus mengalir ke dalam bekas yang paling bawah sekali. Jadi kat sini kita nampak tak aliran air dia daripada mana ke mana? Maksudnya daripada kawasan yang tinggi ke kawasan yang lebih rendah, rendah dan rendah lagi. Baik, daripada video yang kita lihat tadi, dapatlah kita buat kesimpulan bahawa air dia akan mengalir dari kawasan yang lebih tinggi ke kawasan yang lebih rendah kan. Tak kira lah air kopi yang kita tuang ke, air dari mesin basuh kita ke, air dari sungai ke, air terjun ke, air apa lagi, air paip ke, segala jenis air yang mengalir secara semula jadi, dia akan bergerak dari kawasan yang lebih tinggi ke kawasan yang lebih rendah. Susah kita nak tengok air mengalir daripada kawasan rendah ke tinggi, kecuali kalau kita pump dia, okey, ataupun kita sedut dia. Tapi itu dah tak semula jadi sebab kita gunakan tenaga lain. Tapi kalau daripada semula jadi, dia akan bergerak dari kawasan yang tinggi ke kawasan yang
rendah. Sebab tu air dalam gelas dia tak mengalir sebab dia sama paras saja. Tapi kalau dia tumpah, dia akan jatuh dari kawasan tinggi ke kawasan yang rendah. Jadi itu macam mana air boleh mengalir kan. Jadi kita pergi kepada objektif kita yang terakhir, menyatakan arah aliran air semula jadi. Dekat alam semula jadi kita ni, air datang dari mana ke mana. Jadi ini ada dalam buku teks kita. Kalau kita tengok gambar ni kan, daripada air atas sekali biasanya daripada pergunungan lah. Sebab tu air daripada gunung ni sangatlah bersih, sangatlah sejuk, sangatlah menyegarkan. Daripada kawasan yang lebih tinggi seperti gunung, kat situ ada punca dia yang kita panggil sebagai apa tadi? Mata air dia akan mengalir ke kawasan lebih rendah. Kita akan jumpa air terjun. Sebab tu biasa air terjun ni kita jumpa kat kawasan yang berbukit-bukit ataupun kawasan pergunungan. Dekat bahagian kawasan bawah-bawah ni, kat jalan raya jarang kita jumpa air terjun. Kemudian air tu dia tak terjun ke situ je, dia akan mengalir pula ke bawah melalui sungai-sungai kecil ataupun sungai-sungai yang besar. Biasanya sungai-sungai kecil dululah. Daripada takungan tempat air terjun, dia akan jatuh kan ke satu tempat macam kita nampak tadi kan. Tak ada hanya besar, kat situ lah orang mandi-mandi. Tapi airnya dia akan turun lagi ke kawasan yang lain melalui sungai, di mana dia lebih rendah lah kalau nak dibandingkan dengan ni sungai, ni kawasan lebih tinggi tadi gunung, lepas tu ke air terjun ni sungai. Last sekali dia akan pergi ke kawasan yang lagi rendah, iaitu ke kawasan yang kita panggil sebagai laut. Jadi laut tu adalah tempat terakhir lah air daripada pergunungan tadi, dia akan turun ke situ. Jadi bukanlah air daripada laut yang sampai ke atas gunung sana, tak. Dia akan daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi itulah dia bagaimana air semula jadi kita ni mengalir. Jadi janganlah cemarkan sungai-sungai kita, sebab nanti dia akan mengalir ke laut. Laut pula yang akan tercemar. Jadi hargailah air kita ni, tak kira di sungai ke di tasik ke di mana-mana pun. Jaga kebersihan dia, jangan kita buangkan kotoran ke dalam sungai. Jadi cikgu harap kamu dah faham tentang pelajaran kita pada hari ini. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.